Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha, Ketua Jabatan saya, Dr. Ahmad Jamal Amin bin Yang, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya pokok kerana batangnya. Berdirinya bangunan kerana tiangnya. Tetapi berdirinya saya pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghujahkan tajuk pidato saya, iaitu apa itu liberalisme dan pluralisme. Hadirin dan hadirat sekalian, liberalisme adalah satu fahaman berkenaan kebebasan. Ia mengajarkan tentang kebebasan manusia dalam apa jua hal, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku dan kebebasan kepemilikan. Dari liberalisme ini, muncullah gerakan-gerakan baru yang mengatasnamakan gerakan memperjuangkan hak asasi manusia. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-74 pada 25 hingga 27 Julai 2006 telah memutuskan gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah, seperti berpegang kepada konsep pluralisme agama, mendakwa akal manusia adalah wahyu, dan mereka mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan hadis dan lain-lain. Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut, muzakarah memutuskan bahawa pemikiran liberalisme agama adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Manakala pluralisme adalah pegangan, pandangan, fikiran dan keyakinan bahawa agama-agama yang bermacam-macam dan berbeza-beza itu mempunyai kesamaan dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Seperti dikemukakan oleh Peter Byrne, iaitu Profesor di King's College London, United Kingdom, pluralisme agama merupakan persenyawaan tiga tesis. Pertama, semua tradisi agama-agama besar di dunia adalah sama. Semuanya merujuk dan menunjuk kepada satu realiti tunggal yang transenden dan suci. Kedua, semuanya sama-sama menawarkan jalan keselamatan. Dan yang ketiga, semuanya tidak ada yang final. Artinya, setiap agama mesti sentiasa terbuka untuk dikritik dan ditinjau kembali. Antara tokoh-tokoh yang mengembangkan fahaman pluralisme agama adalah seperti Raimundo Panikkar, iaitu seorang paderi Katolik kelahiran Sepanyol, Winfred Canwell Smith, iaitu pengasas dan mantan pengarah Institute of Islamic Studies di McGill University, Kanada, Fridtjof Schuon, iaitu bekas penganut Kristian yang pergi mengembara dan keluar masuk pelbagai macam agama, dan John Hick, iaitu profesor teologi di Claremont Graduate School, California, USA. Seterusnya saya akan menjelaskan lagi tentang penyelewengan akidah pada pemikiran liberalisme dan pluralisme. Okey, liberalisme dan pluralisme mereka menghalalkan yang haram. Pendukung liberalisme tidak segan silu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pakar rujuk jaringan Islam liberal iaitu JIL di Indonesia, Profesor Musdah Mulia secara terang-terangan menegaskan bahawa perlakuan homoseksual adalah normal kerana naluri tersebut adalah datang dari Tuhan. Ironinya, beliau adalah profesor di sebuah universiti Islam di Indonesia.
agaknya berapa ramai lagi muridnya yang bakal menuruti jejak langkah beliau. Profesor Musdah Mulia juga dengan beraninya menyatakan bahawa ulama Muslim beraliran sederhana dan progresif, menegaskan bahawa tiada alasan dan dalil yang kukuh untuk menolak homoseksual. Pengharaman homoseksual oleh majoriti ulama adalah berdasarkan penafsiran yang sempit dan jumud. Itu apa yang diterangkan oleh Profesor Musdah Mulia. Justru seandainya perlakuan homoseksual yang merupakan sekeji-keji kemungkaran dalam Islam dan juga dalam peradaban manusia itu normal dihalalkan, apakah lagi perkara haram lain yang juga bakal diperlakukan halal oleh pendukung liberalisme ini? Hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, pendukung liberalisme dan pluralisme juga menormalisasikan hukum murtad. Apabila pendukung pluralisme yang berpegang kepada tanggapan bahawa kebenaran tidak hanya eksklusif kepada agama Islam sahaja, maka sudah pastinya isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak lagi dianggap serius. Umat Islam boleh sahaja diberikan hak untuk mencuba agama-agama lain dengan berpandukan kepada kebebasan memilih. Pendukung liberalisme juga secara beraninya menyandarkan dakwaan ini kepada nas Al-Quran yang ditafsirkan menurut selera mereka sendiri, iaitu tiada paksaan dalam agama, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Mereka mendakwa kononnya Islam tidak memaksa penganutnya untuk kekal dalam agama Islam. Padahal makna keseluruhan ahli tafsir menegaskan bahawa ayat ini hanya terpakai kepada golongan bukan Islam sahaja. Yang ketiga, mereka juga mengatakan bahawa usaha dakwah adalah bakal sia-sia. Usaha dakwah juga sudah tidak relevan bagi mereka. Ini kerana dalam minda mereka tertanam apakah kewajaran untuk seorang agama lain menganut agama Islam seandainya agama yang mereka anuti juga adalah benar dan mampu menjamin keselamatan di akhirat. Apa gunanya Nabi Muhammad menghantar surat-surat kepada pembesar Rom yang beragama Kristian dan pembesar Parsi yang beragama Majusi kalau tidak kerana mengajak kepada kebenaran agama Islam? Seandainya kebenaran dan jaminan keselamatan di akhirat juga terdapat dalam agama-agama lain, sudah pastinya sahabat baginda tidak bersusah payah meninggalkan Mekah dan Madinah yang penuh barakah demi semata-mata memastikan cahaya Islam bersinar ke seluruh pelosok dunia. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Yang keempat, mereka juga meremehkan ijtihad ulama silam. Sekian lama, tokoh-tokoh empat mazhab yang unggul seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menempati kedudukan istimewa di hati umat Islam, khususnya golongan cendekiawan dan intelektual. Pandangan-pandangan dan hasil ijtihad mereka disantuni dengan penuh sopan sekalipun tidak dianggap maksum. Namun, sikap sebegini tidak wujud sama sekali dalam minda penganut liberalisme. Walaupun tidak dianggap seumpama kain buruk, pandangan para ulama silam tidak lebih seumpama warisan sejarah yang hanya layak ditempatkan di muzium untuk kenangan-kenangan saja bagi mereka. Jadi, kita dapat lihat bahawa bahayanya liberalisme dan pluralisme ini tidak boleh dipandang ringan. Oleh sebab itu, cendekiawan Muslim Indonesia Dr. Adian Husaini secara sinis menggambarkan ideologi sekularisme, pluralisme dan liberalisme dengan ungkapan sipilis, iaitu suatu penyakit berbahaya akibat daripada perlakuan seksual yang songsang.
Tambahan di zaman langit terbuka dan masyarakat yang banyak menghabiskan masa di rumah dengan melayari media sosial, anasir-anasir pemikiran songsang sangat mudah menerobos masuk ke dalam minda umat Islam. Satu-satunya benteng kukuh bagi menepati cabaran ini adalah dengan mempertahankan ilmu yang diperkuatkan dengan benteng akidah. Justru umat Islam wajib mendalami ilmu berkaitan asas-asas agama ditambah dengan ilmu memperkenalkan syubhah-syubhah musuh Islam. Maka dengan kelengkapan ilmu ini, masyarakat Islam tidak akan mudah dibomokkan dengan ideologi sesat yang boleh menghakis keimanan dan merosakkan akidah. Okey, sekian daripada saya. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan perangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.